Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kum 8 akan membentangkan tentang topik 8, iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang ahli. Slide ini mengandungi gambar beserta nama setiap orang ahli kumpulan kami. Seterusnya, saya, Muhammad Faris Adlan, akan menerangkan sedikit tentang definisi tanggungjawab sosial. Yang pertama, tanggungjawab sosial adalah komitmen, kewajiban dan kewajipan setiap individu atau seluruh anggota masyarakat untuk secara sukarela menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan melindungi alam sekitar. Tanggungjawab sosial juga boleh terdiri dari tindakan positif dan negatif. Yang pertama merujuk kepada tidak bertindak dan yang terakhir bertindak. Tanggungjawab sosial boleh dilaksanakan oleh individu. Ia juga boleh dilaksanakan oleh kaki tangan yang membentuk syarikat ataupun sebuah organisasi. Topik 8 mengandungi 5 subtopik. Subtopik yang pertama akan diterangkan oleh Aiman, iaitu takrifan harian dan autoriti. Seterusnya, subtopik kedua iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial akan diterangkan oleh Kristina dan juga Amela. Subtopik yang ketiga, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial akan diterangkan oleh Hadrul. Tanggungjawab sosial dalam dan luar negara pula akan diterangkan oleh Haziq dan juga Khairul. Subtopik yang terakhir iaitu kesukarelaan akan diterangkan oleh El-Hafizuddin. Yoga pula akan membuat kesimpulan tentang topik ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman. Saya akan terangkan tentang tarifan harian dan autoriti serta konsep realiti sosial. Baiklah, konsep realiti sosial ini menggambarkan pengalaman hidup yang dilalui dan diterima oleh pelbagai kumpulan dan strata berdasarkan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi dan norma hidup sejagat. Contohnya, kita belajar mengeja dan membaca dari ibu bapa di rumah dan guru di sekolah. Dan ia adalah satu pengalaman hidup yang kita lalui dan kita terima tanpa mengira kumpulan etnik dan strata, sama ada kaya atau miskin, bangsawan ataupun rakyat jelata, kerana ia merupakan kepentingan pribadi. Konsep tarifan autoriti dan tarifan harian pula, perbezaannya begini. Konsep tarifan autoriti adalah realiti sosial yang merujuk pada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol dan perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Tarifan autoriti lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat, manakala tarifan harian yang diterima bersama tidak terikat oleh undang-undang formal, tetapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Salam sejahtera, saya Imla Henry, TI 20134, ingin membentangkan subtopik mengenai peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Yang pertama adalah menghayati etika dalam tanggungjawab sosial. Di Malaysia terdapat pelbagai etnik dan agama dalam masyarakat, maka istilah-istilah etnik, moral, akhlak dan sebagainya diguna pakai untuk memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat yang lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka. Tanggungjawab sosial juga seringkali berteraskan nilai yang bersumberkan agama, budaya atau falsafah yang menjadi pegangan mereka. Terdapat pembahagian tanggungjawab sosial iaitu tanggungjawab sosial sebagai rakyat, tanggungjawab sosial sebagai sosial pekerja, tanggungjawab sosial organisasi korporat dan tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Seterusnya adalah tanggungjawab sosial. Terdapat dua tanggungjawab sosial iaitu luaran dan dalaman. Yang pertama adalah tanggungjawab luaran. Itu tanggungjawab luaran bermaksud kesedaran dan tindakan salah atau betul, tindakan pelanggaran dan mengurus pelanggaran. Manakala tanggungjawab dalaman bermaksud hati dan etika profesional. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Kristina Hana binti Hussein, bernombor matriks TI 21029. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aras tanggungjawab sosial. Setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan pribadinya. Individu juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubungan dengan individu-individu lain, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat sedunia. Dimensi tanggungjawab sosial.
Dimensi tanggungjawab sosial adalah kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau pada peringkat dunia. Untuk poin memikul tanggungjawab bersama, kejayaan dalam sesuatu program kemasyarakatan bergantung kepada sikap tanggungjawab semua ahlinya bagi melaksanakan dengan jaya. Pelibatan, sokongan, kerjasama dan rasa tanggungjawab ini memerlukan komitmen yang tinggi dan pengorbanan semua. Ia boleh disumbangkan melalui tenaga, pandangan atau lontaran idea maupun sumbangan kewangan mengikut kemampuan seseorang. Apa yang penting di sini ialah adanya kerjasama dan pengorbanan ahli untuk berkhidmat. Untuk poin sikap ambil peduli, kita mempunyai sikap peka tentang kesusahan orang lain menimbulkan keinsafan dan mencuit naluri keinsanan untuk menghulurkan bantuan yang sepatutnya mengikut apa yang termampu. Sikap ini juga termasuk sifat terpuji yang digalakkan oleh agama tanpa mengira bangsa, darjat, keturunan, warna kulit dan negara. Dengan sikap ini, ia akan menghakis sifat mementingkan diri sendiri di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazrul Hisham bin Mat Hamdan, nombor matriks TE 21040. Saya akan membentangkan subtopik yang ketiga, iaitu kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Hidup bermasyarakat telah menjadi salah satu daripada tuntutan naluri dan keperluan manusia. Tidak seorang yang boleh hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Kehidupan bermasyarakat bererti hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berteman, bersaudara, berkasih sayang, bersatu padu, tolong-menolong dan seumpamanya. Tanggungjawab sosial secara umumnya ialah komitmen individu atau sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomi dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Bentuk-bentuk tanggungjawab sosial dapat dikelaskan seperti berikut. Bentuk yang pertama ialah sumbangan kewangan. Individu, organisasi atau badan korporat boleh memberi bantuan berbentuk kewangan dan pembiayaan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan seperti orang miskin, ibu tunggal, anak yatim dan sebagainya. Bentuk yang kedua ialah penjagaan alam sekitar. Tanggungjawab sosial boleh diberikan dalam bentuk meningkatkan penjagaan alam sekitar, mengelakkan sebarang bentuk pencemaran alam sekitar, baik udara, laut dan daratan melalui aktiviti seperti penanaman semula pokok, aktiviti gotong royong dan sebagainya. Bentuk yang ketiga pula ialah khidmat kesihatan. Tanggungjawab sosial berbentuk kesihatan seperti menganjurkan program pendidikan kesihatan, kempen menderma darah, pencegahan AIDS, pemahaman penyakit kanser dan penyakit COVID-19 dan beberapa program kesihatan yang lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fakir Aziz bin Muhammad Zulfarus, nombor matrik TE 21012. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan dan menerangkan sedikit sebanyak berkenaan subtopik keempat dalam topik 8, iaitu tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Baiklah, pertama sekali, mari kita melihat kepada definisi apa sebenarnya maksud tanggungjawab sosial, di mana secara hakikatnya, tanggungjawab sosial dapat memberi kesan dan implikasi yang besar sama ada dalam perkembangan untuk membangunkan masyarakat. Konsep tanggungjawab sosial ini sebenarnya telah lama diperbincangkan sejak bermulanya tamadun manusia, di mana setiap insan di muka bumi ini dianjurkan untuk berbuat baik sesama sendiri bagi menjadikan kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan tanggungjawab sosial ini melahirkan pekerja yang lebih beretika, tidak mementingkan diri dan bertimbang rasa terhadap keperluan masyarakat. Pelaksanaan tanggungjawab sosial ini juga sememangnya mendatangkan kesan yang positif kepada syarikat dan masyarakat, termasuklah juga agama, bangsa dan negara.
Baiklah, mari kita melihat kepada kepentingan tanggungjawab sosial. Sebenarnya, tanggungjawab sosial ini dapat memberikan kesan positif kepada perkembangan diri seseorang individu dan dapat memberikan impak yang besar dalam pembangunan dari aspek insania. Ini antara kesan positif kepentingan tanggungjawab sosial. Antaranya, aktiviti tanggungjawab sosial yang dijalankan secara bersama akan mewujudkan rasa persefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam sesuatu kumpulan. Aktiviti yang dirancang dengan lebih baik akan memberikan impak yang positif kepada kesihatan diri dari segi fizikal dan juga rohani. Aktiviti yang dilaksanakan secara bersama dalam satu komuniti berbilang kaum akan memberikan impak toleransi dan ikatan perpaduan yang lebih utuh. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan rasa bertimbang rasa dan menyayangi orang lain, khususnya orang yang kurang upaya serta warga tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Anwar bin Abdul Aziz. Nombor kad matrik saya ialah TE21018. Okey, apa yang saya nak bentangkan hari ini adalah tanggungjawab sosial di dalam dan di luar negara. Okey, yang pertama, tanggungjawab sosial di negara luar bukan satu perkara yang baru, tetapi situasi ini masih baru dalam konteks Malaysia dan masih perlu dipupuk dalam kalangan organisasi atau badan-badan korporat. Antara tanggungjawab sosial yang perlu dijalankan termasuklah menitik beratkan kesihatan masyarakat, keselamatan, pendidikan, pekerjaan, alam sekitar dan pembangunan ekonomi dan masyarakat. Tanggungjawab sosial yang boleh dilakukan kepada masyarakat di luar negara ialah pertama, kemudahan kesihatan dan khidmat pakar perubatan. Kesihatan merupakan aspek yang penting yang perlu diambil titik beratkan. Hal ini kerana rakyat yang sihat makan akan menjamin pertumbuhan sesebuah negara. Pemberian sumbangan peralatan dan kemudahan perubatan sangat diperlukan kepada negara miskin, negara yang bergolak dan peperangan dan negara yang ditimpa wabak musibah. Yang kedua, pembiayaan beasiswa dan tenaga pengajar. Sumbangan dari pelbagai aspek juga sangat diperlukan. Negara yang mempunyai negara yang mempunyai dana yang lebih boleh memberikan beasiswa ke pelajar-pelajar negara yang miskin, yang berkeliber supaya mereka ini yang kita bantu ini kelak mampu memajukan negara mereka pada suatu hari kelak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad El Hafizuddin bin Hamzah. Nombor matriks TE21039 akan membentangkan subtopik yang kelima dalam topik 8, iaitu kesukarelaan. Sukarelawan ialah orang yang melakukan sesuatu perkara secara sukarela tanpa sebarang paksaan. Khidmatan mereka ini tidak memerlukan kelayakan dan syarat tertentu. Kerja sukarela melibatkan penyertaan sukarelawan dalam sesuatu aktiviti bersama masyarakat. Terdapat beberapa bentuk kesukarelaan, termasuklah individu, komuniti, dan organisasi. Untuk individu, contoh kesukarelaan yang boleh diterapkan ialah dengan membantu rakan sebaya. Kita perlulah membantu rakan sebaya kita yang ditimpa masalah. Bagi komuniti pula, komuniti bolehlah membantu sesama sendiri seperti melakukan gotong royong bersama bagi membersihkan kawasan perumahan. Kesukarelaan organisasi merujuk kepada kesukarelaan yang ditaja oleh sesuatu organisasi. Selain itu, terdapat juga peranan sukarelawan. Antaranya ialah menyumbang dari segi tenaga kerja. Tenaga kerja amatlah diperlukan oleh organisasi sukarelawan bagi melancarkan aktiviti bantuan yang dilakukan oleh sukarelawan. Ini kerana sekiranya tenaga kerja tidak mencukupi, maka kerja-kerja kesukarelaan akan menjadi lambat. Selain itu, memberikan semangat atau memotivasikan mangsa. Sukarelawan perlulah membawa aura yang positif agar mangsa bencana yang dibantu oleh sukarelawan dapat diberi semangat. Seterusnya, menjadi duta kebajikan kepada masyarakat. Duta di sini bermaksud menjadi contoh kepada masyarakat yang lain. Ini kerana tugas sukarelawan merupakan salah satu tugas yang mulia dan sekaligus
dapat menarik minat masyarakat yang lain untuk menjadi sukarelawan. Berikut adalah contoh-contoh aktiviti tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh sukarelawan. Termasuklah membantu mangsa bencana alam, aktiviti merangsang ekonomi setempat, program gotong royong, dan menjalankan kelas tambahan bagi pelajar yang tercicil. Selamat sejahtera. Saya Yogesh Analaki Manikumar, nombor matriks TH20003 daripada kumpulan 8. Baik, sekarang saya akan mengupas tentang kesimpulan bagi topik peranan, etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalam manusia. Selain itu, ia merupakan tali peringkat kemanusiaan, social bonding, social cement hingga terbinanya hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan sedunia. Akhir sekali, ia juga perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umbi iaitu mikro, institutional iaitu masyarakat sivil dan pihak berkuasa itu makro. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.